Terima kasih Alif, salam hormat dan salam sejahtera. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato' Ahmad Dr. James Jemut Masing mencadangkan supaya pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC ditubuhkan di kawasan yang mencatatkan peningkatan kes COVID-19. Beliau mengambil contoh Bandar Kapit, Bintulu dan Miri serta kawasan lain merupakan antara kawasan sepatutnya diwujudkan PKRC kerana merekodkan lonjakan kes COVID-19. Tan Sri James yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Baleh menambah di Kapit PKRC sewajarnya ditubuhkan di kawasan sekitar empangan hidroelektrik Baleh berikutan satu kluster dilaporkan di kawasan itu. Ini sekaligus akan mengurangkan tekanan penggunaan Dewan Suara Kapit dan Stadium Tertutup Kapit untuk menempatkan pesakit COVID-19. Ujar beliau secara purata sebanyak 130 kes positif direkodkan di Kapit setiap hari dan ini akan menyebabkan Dewan Suara Kapit dan Stadium Tertutup Kapit bakal penuh tidak lama lagi. Manakala Hospital Kapit pula kini telah penuh bagi memberi rawatan kepada kes-kes yang serius. Tan Sri James menyatakan demikian dalam satu kenyataan media hari ini. Kebanyakan rumah panjang di Sarawak telah dan ada yang masih dilaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD sejak pandemik COVID-19 melanda negeri ini. Namun di sebalik awan kelam itu, bersinar cahaya harapan dari sebuah rumah panjang di Sungai Madur, Meradong yang setakat ini berjaya mengekang penularan COVID-19 di rumah panjang mereka. Bersempena perayaan Gawai Dayak, wartawan Muhammad Al-Hadi Syamsawi ada perkongsiannya. Rumah Panjang Cerida, Sungai Madur dekat Meradong dikenakan PKPD pada 19 April sehingga 2 Mei lalu selepas seorang warga emas disahkan positif COVID-19. Namun setelah tamat PKPD, data ujian calitan COVID-19 mendapati hanya 6 penghuni yang tinggal sebilik disahkan positif dan virus itu tidak merebak ke pintu-pintu lain di rumah panjang 20 pintu berkenaan. Saya bagi contoh, ada rumah panjang A, B dan C. Satu buah rumah panjang, rumah A itu ada 223 orang penduduk masa kita pergi siasat. Dan daripada 223 itu, 178 orang positif COVID. Hampir 80%. Rumah panjang B, 53 orang penduduk, 47 orang positif. Hampir 88% positif. Manakala rumah panjang C, 81 orang penduduk, hanya 5 orang yang positif di rumah panjang tu. So, 3 rumah panjang ni, rumah C memang rumah cerita lah. Ketegasan Tuan Rumah Cerida Igu sepanjang pelaksanaan PKPD di rumah panjang adalah faktor kejayaan membendung penularan jangkitan wabak itu. Penghuni rumah panjang itu juga diminta untuk tidak melawat ke rumah panjang lain termasuk menziarahi majlis penghormatan terakhir atau pengkebumian dengan sumbangan wang dikumpul dan diwakilkan seorang sahaja untuk menghantar atau dimasukkan terus ke akang waris. Mereka tidak berkumpul, mereka tak berani. Kadang duduk karwai pun duduk sendiri, jenguk sendiri. Kalau cakap kadang saya gelik hati, mereka besar suara sebab tak dengar. Inilah kita ujian untuk kita mesti ikut SOP kalau kita mau sihat. Kita orang memang jaga jarak lah. Sepanjang 2 minggu tu kita orang tinggal dekat bilik saja. Kalau keluar pun sapu ruai sini saja, lepas tu masuk balik. Bagi bekas pesakit COVID-19, Lucy John, beliau bersyukur kerana tiada penghuni lain yang positif selain keluarga yang tinggal bersamanya. Semasa saya dekat kuarantin sana, saya selalu berdoa agar saya punya rumah panjang sana semua sihat. Saya cakap. Tapi cun-cun juga doa saya tu terkabul. Perayaan Gawai tahun ini disambut sekali lagi dengan norma baharu. Upacara miring yang lazimnya dibuat secara beramai-ramai kini dilakukan secara berasingan mengikut bilik rumah panjang. Jarak fizikal sentiasa dijaga, pelitup separuh muka juga dipakai sepanjang berada di ruai dan tiada jamuan makan beramai-ramai. Untuk saudara mara yang jauh di mata, panggilan video diiringi air mata menjadi pengubat luka dan lara.
Kejayaan Rumah Panjang Cerida ini mengekang penularan COVID-19 terbukti apabila disenarai sebagai salah satu lokasi mewakili Sarawak ke pertandingan Komuniti Zon Hijau COVID-19 bagi kategori luar bandar. Kita juga telah diminta oleh kerajaan negeri untuk highlight kejayaan inisiatif di Rumah Cerida ini, Sungai Mado ini, kepada rumah panjang lain, bahawa sinar harapan memang ada untuk kita memutus rantaian COVID-19. Diharapkan kejayaan penduduk di Rumah Cerida di Sungai Ulu Mador, Maradong ini akan menjadi satu contoh terbaik untuk kawasan-kawasan lain di negeri Sarawak. Jika mereka berjaya memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 dengan mematuhi dengan tegas SOP yang telah digariskan, kenapa tidak penduduk-penduduk di kawasan lain di negeri ini? Jadi sepanjang perayaan Gawai tahun ini, patuhilah SOP yang telah digariskan oleh kerajaan. Jaga diri, jaga semua. Al-Hadi Syamsawi, Berita RTM. Gawai Kitai Datai Baru. Arab terus mujur dalam pengawak di kerja. Terima kasih bagi petara, labau dah beri rezeki serta berkat ke tahun tu. Ingat atur perintah sepemanja PKP Gawai, anang bergelumuk berbalamayu, anda tahu ngabang ngagai pangan diri. Nyaga diri, nyaga semua orang. Seruran nyitih ke SOP PKP ngau cara pengidu baru, nyemak palsu dari rumah, kena sekabung hidung ngau mulut. Ingat, jaga takah antara pangan diri. Ngajiah ke Kitai bertuah berlimpah, semampai berjaga ke pengerai ngau pengelikun diri. Bergempuang Kitai munas ke penyakit COVID-19. Anang takut bertujuk vaksin ke terabai pengerai Kitai. Gayu guru gerai nyamai, lantang senang, celap lindap, nguan menua. Polis Diraja Malaysia PDRM Daerah Kuching menambah 6 sekatan jalan raya SJR statik dan 2 SJR bergerak bagi meningkatkan penguatkuasaan pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Sarawak. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Ashmon Bajah memberitahu ia merupakan tambahan kepada 8 SJR statik dan 1 SJR bergerak sedia ada. Sebab dalam tempoh 24 jam yang lepas, kita menerima banyak maklumat, banyak pergerakan. Walaupun majoriti pergerakan adalah yang dibenarkan, tetapi kita tidak boleh berkompromi. Kita harus memastikan kepatuhan kepada SOP yang ada. Beliau ditemui media semasa membuat tinjauan di SJR berhadapan lapangan terbang antarabangsa Kuching malam tadi. Beliau mengingatkan masyarakat agar terus patuh SOP yang telah digariskan dan jangan keluar rumah jika tiada urusan penting, terutamanya selepas waktu dibenarkan. Sementara itu, di Miri, 5 lokasi sekatan jalan raya SJR di sekitar bandaraya telah bermula sejak semalam. Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga merupakan Menteri Bertanggungjawab JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin berkata, usaha ini penting untuk memastikan usaha mengekang penularan COVID-19 diteruskan. Sekatan ini ialah kita mahu kawal orang ramai keluar. Ya, kita berharaplah kalau tak ada apa urusan yang penting tinggalkan di rumah saja. Hanyalah dengan cara itu kita boleh membentras pandemik COVID ini. Kita boleh melihat bahawa keadaan pandemik COVID ini telah meningkat, dan kerajaan kita telah pun menggunakan dua cara serentak, iaitu satu dengan pelaksanaannya PKP, satu lagi dengan vaksinasi. Beliau berkata demikian kepada pemerintah selepas membuat tinjauan ke beberapa lokasi SJR di sekitar Bandaraya Miri.
Tinjauan beliau bersama JPBB Miri ialah untuk melihat sendiri keadaan petugas di semua lokasi SJR di Bandaraya Miri bagi memastikan keselesaan mereka semasa menjalankan tugas. Ujarnya beberapa penambahbaikan yang perlu dibuat seperti menambah sebuah lagi kanopi bagi setiap lokasi SJR selain memastikan makanan dan minuman disediakan serta kipas angin dipasang untuk keselesaan para petugas. 5 buah lokasi SJR yang terlibat dalam lawatan ini ialah SJR Jalan Miri Bypass, Lampu Isyarat, SJR Jalan Dato' Edward, Jeli Eng Sian Hub, Elias Kenyalang Supermarket, SJR Jalan Miri Lutong, Bulatan GK Supermarket, SJR Jalan Bintulu Miri, hadapan Balai Polis Trafik Miri dan SJR Jalan Bakam, Lampu Isyarat Jalan Luak Bay. Sementara itu, hasil tinjauan pemberita RTM di 2 SJR di Jalan Expressway Kuching Semerahan berjalan lancar pada hari kedua Perintah Kawalan Pergerakan Pencegahan COVID-19. Hasil tinjauan mendapati pengguna jalan raya diperiksa dengan teliti dan mereka yang tidak mempunyai surat kebenaran permit atau tidak mempunyai alasan munasabah diarahkan berpatah balik bagi mengelak berlakunya pelanggaran prosedur operasi standard SOP pencegahan COVID-19. Sekian berita dari Sarawak. Selamat Hari Gawai ngagai semua raban bangsa Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan.